Assalamualaikum dan selamat petang. Siapa yang tengok video ni, siapa yang tengok live ni, tolong share. Boleh komen kalau nak komen. Hari ni saya nak cerita pasal, saya straightforward lah, sebab saya pun kejap lagi kerja malam. Saya buat live sekejap je ni. Saya nak cerita pasal COVID lah. Saya rasa macam kecewa sikit lah. Hari ni punya jumlah COVID-19 dekat Malaysia dah meningkat terutama local infection, jangkitan tempatan. Sebenarnya Malaysia ni dah penat dah buat semua segala bagai usaha untuk mengekang penyebaran COVID-19 ni. Tapi masih lagi kes, masih lagi ada orang yang tak ada kesedaran. Kita cuma mudah je sebagai kita sebagai rakyat Malaysia. Saya ni mewakili geng-geng makcik bawang lah. Saya ni kecoh sikit concern, bukan kecoh, concern sikit pasal jangkitan ni. Sebab siapa-siapa yang ada bisnes, siapa-siapa yang buat bisnes, dia tahu macam mana susahnya bila kena PKP tu. Kedai tak boleh buka, bisnes tak jalan, duit tak boleh masuk. Okey, kita perlu buat dua perkara je. Itu kita elak 3C, kita buat 3W. Tahu tak? 3C, kita elak 3C, kita buat kita elak 3C, kita buat 3W. 3C tu apa? 3C tu apa? Kita elak 3C apa? Kita elak 3. Jangan pergi tempat-tempat yang crowded, yang penuh orang. Kalau kita tengok pasar malam tu tak amalkan SOP yang betul, mungkin tak ada jalan sehala, jangan masuk pasar malam tu. Lepas tu tempat yang bersesak-sesak, kalau dekat pasar raya tu tempat sesak-sesak, macam ada promotion ke apa ke kan, yang tempat sesak, jangan masuk. Lagi satu, kalau kita dekat tempat-tempat yang tertutup, elak confined space. Satu, kita elak tempat crowded. Lepas tu kita elak tempat-tempat yang tertutup, seperti tempat salin baju. Kalau dekat kilang kan dia ada tempat salin baju. Jangan masuk ramai-ramai dalam satu tempat. Lepas tu kalau masjid, surau tak boleh ramai-ramai orang, jamuan, majlis tak boleh. Kalau boleh, kalau dekat rumah ke dekat satu-satu tempat tu, buka pintu udara biar ada ventilasi tu, untuk elak confine ataupun tempat yang tertutup, tersenang jangkitan berlaku. Okey, lagi satu, kita nak sembang dengan orang tu. Kita kena jaga, kita masih lagi dalam Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Saya rasa kalau kita tak jaga PKPP ni baik-baik, tak mustahil kerajaan akan ulang balik benda yang sama. Berapa bulan dah? 4-5 bulan dah. Jadi balik PKP. Seorang yang dah boleh pergi pasar malam, tak boleh pergi pasar, semua kena duduk rumah, anak tak boleh pergi sekolah. Okey, tadi saya cakap elak tempat crowded, elak confined space, tempat-tempat yang tertutup. Lagi satu, elak bercakap secara rapat, bersentuhan. Cakap jauh-jauh tak apa, kuat-kuat. Dia orang kata macam orang Melaka, marah-marah, macam orang nak marah. Tapi jangan dekat. Jarakkan kita antara satu sama lain tu 1 meter. Sebab apa 1 meter ni? Sebab kalau 1 meter, cecair kalau kita cakap sampai menyembur-nyembur tu ataupun kita batuk, kita bersin, cecair tu tak sampai kepada orang yang kita bercakap tu. Cecair tu adalah salah satu cara jangkitan COVID-19.
Lepas tu janganlah pula sentuh-sentuh apa nama, kalau pergi tempat-tempat awam tu sentuh pintu, sentuh tu, sentuh apa eskalator punya, boleh sentuh tapi kalau terpaksa sentuh tapi jangan lupa hand sanitizer. Okey. Siapa yang boleh apa nama yang tengok ni boleh share ataupun share atau komen. Saya nak cerita sikit je sebab saya apa nama, saya risau kita siapa yang kita yang orang-orang yang penjagaan bisnes-bisnes yang kecil-kecil ni baru nak buka balik, baru jalan 1 bulan bisnes terpaksa tutup balik disebabkan peningkatan COVID-19 ni. Okey. Tadi kita kena elak 3C 3C apa, tempat yang crowded, tempat yang tertutup, close conversation ataupun bercakap dengan rapat. Okey. Amalkan 3W, senang je. Amalkan 3W. Okey. 1, kita sentiasa amalkan kebersihan diri. Balik dari pasar, balik daripada kerja, balik terus mandi. Jadikan tu norma baru. Balik tukar baju. Baju jangan letak dalam bilik. Baju yang kotor tu, baju tu dah basuh tu letak dalam mesin basuh terus. Jangan sepak-sepak baju yang kotor yang kita dah pakai tu. Okey, mandi. Balik dari kerja, balik pasar, balik mana-mana lah, mandi terus tukar baju. Okey. Nombor 2, sentiasa amalkan basuh tangan. Kalau kat rumah tak payahlah pakai hand sanitizer, pakai air dan sabun. Air dan sabun lebih baik daripada hand sanitizer. Okey, kalau pergi mana-mana bawa hand sanitizer. Lepas tu itu wash. Lepas tu kat rumah pun kita kena amalkan kebersihan. Selalu cuci rumah, selalu disinfektan rumah pakai apa, Clorox ataupun Dettol. Okey, nombor 2, amalkan pemakaian mask. Kalau kita nak pergi tempat-tempat crowded, tempat-tempat yang penuh orang, kita takut orang lain tu tak pakai mask yang bergejala. Memanglah kerajaan kata kalau tak bergejala tak pakai mask tak apa, tapi kalau kita pergi tempat crowded, orang yang tak ikut peraturan tu, yang tak pakai mask yang bergejala tu, boleh juga menjangkiti kita sebab kita tak pakai mask. At least kalau kita tak bergejala, kita pakai mask, kita takut dijangkiti daripada orang yang bergejala yang tak pakai mask tu, kita pakai je lah mask. Murah je mask sekarang ni, dah murah dah. InsyaAllah boleh pergi je beli mana-mana. Okey. Lepas tu kalau batuk, janganlah batuk sampai ya Allah Akbar. Batuk ke bersin ke. Batuk bersin ada 2 cara. Satu, kalau nak batuk kita tak boleh tutup pakai mulut. Kita tutup pakai mulut. Jadi kita tak gunakan tangan kita. Okey, satu lagi kita pakai tisu. Tisu tutup mulut. Tisu tu kita tak boleh masuk poket. Terus buang dalam tong sampah. Tong sampah, jangan buang merata-rata. Okey, mask yang kita pakai pun tak boleh apa, mask yang kita pakai tu pun tak boleh buang merata-rata. Contoh mask yang kita pakai ni, contoh kalau kita pakai terus macam ni, pergi mana-mana jangan letak kat dagu. Dah pakai letak kat dagu, no point. Pakai macam ni, pakai macam ni mask, pakai macam ni dari keluar sampai balik. Okey. Katakanlah contoh kalau you pakai mask letak kat dagu, kata you dah pakai sini, yang bahagian bawah ni dah terdedah pada apa nama, persekitaran, jangkitan semua. Lepas tu you letak kat sini. Okey, katakanlah you nak sembang dengan makcik Kiah nak sembang dengan makcik Kiah, rimas lah pakai mask. Okey, you letak kat sini. Bila you letak kat sini, yang jangkit kuman dah lekat dekat mask ni, you naik balik atas. Okey, takut jangkitan. You dah jangkitkan, mask tu dah kotor, dah apa nama, dah boleh jangkit pada diri you. Okey, tu satu lagi. Okey, dari kita pakai amalkan kebersihan diri, wash hand, basuh mandi, basuh kebersihan rumah. Saya lupa pasal wash tadi. Dekat tempat kerja juga amalkan penjarakan sosial juga kat tempat kerja. Jangan kita selalu kenal orang tu, kita selalu jumpa kawan-kawan kita dekat tempat kerja, kita tahu kawan-kawan kita tu jumpa kat tempat-tempat lain ni, kita tak tahu. Wash,
wear mask mask wear tadi mask tadi, lepas tu etika batuk. Kalau batuk sesama bergejala, kalau boleh jangan pergi tempat-tempat awam. Saya ni marah ni. Pergi tempat-tempat awam yang tertutup, aduh, contoh surau, masjid kan, kadang-kadang masjid surau yang ada ventilasi tu tak boleh juga, yang aircon tertutup. Tengah semayang tu batuk. Orang ni dah tahu dah batuk, kenapalah pergi masjid juga. Itulah, walaupun tak ada demam, tak ada batuk, ataupun ada demam, tak ada batuk, semua tu tak payah tak payah tak payah dedahkan diri you kepada orang lain. Okey, satu lagi, warn. Tiga W. W yang ketiga adalah elak bersentuhan. Elak bersentuhan dengan bila jumpa orang jangan amalkan bersalam dah. Tak apa, orang tak akan kata kita sombong sekarang, insya-Allah. Letak tangan kat dada, Assalamualaikum, macam tu je. Okey. Lagi satu, elak bersalaman, jaga jarak. Jaga jarak. Itu je. Saya ulang balik apa yang saya cakap tadi. Sebab COVID-19 dekat Malaysia ni dah meningkat. Kalau boleh elakkan 3C, amalkan 3W. Minta tolong dekat orang-orang di luar sana. Elakkan 3C, amalkan 3W. 3C, elak pergi tempat-tempat yang crowded, yang sesak, elak tempat-tempat yang tertutup dan ramai orang. Lepas tu elakkan jaga jarak, cakap dengan jarak 1 meter. Okey, 3W, amalkan kebersihan, wash hand, pakai air dan sabun, pergi mana-mana bawa hand sanitizer, pakai mask kalau perlu. Lepas tu elak bersentuhan, elak bersalaman. Okey. Siapa tu boleh boleh komen masuk. Okey, hari ni selain daripada tu saya nak cerita pasal madu. Madu dekat kedai Sungai Bekam, urutan tradisional ada menjual madu kelulut dan madu tualang. Madu kelulut dan madu tualang. Apa itu kebaikan madu? Kebaikan madu adalah dia madu madu kelulut yang dijual di kedai saya, kedai Sungai Bekam, urutan tradisional dan pembetulan tulang belakang. Madu kelulut, ni madu kelulut emas Tambun 100 gram RM25 100 gram RM25. Madu tualang 430 gram RM55. Dia baik untuk masa-masa COVID untuk meningkatkan kekuatan badan. Lepas tu sebagai sumber nutrisi terkenal sebagai nutrisi yang berupa vitamin dan mineral yang diperlukan oleh badan. Lepas tu dia mencegah penuaan. Madu ni dia mencegah penuaan. Dia meningkatkan kesuburan, mengatasi radang tekak, mencegah dan mengurangkan risiko penyakit jantung, menurunkan berat badan, membersihkan racun dalam tubuh. Lepas tu meningkatkan metabolisme badan, mengatasi sembelit, mengatasi batuk dan sesama, mengatur kadar gula dalam darah, mengatasi perut kembung, melawan bakteria. Ni baik untuk COVID menambah tenaga, mengubat penyakit yang sukar tidur malam, menguatkan daya ingatan, meningkatkan prestasi dalam sukan, mencegah penurunan sel dalam putih, jadi badan kita ada daya ketahanan yang tinggi dan membantu merawat luka. Ini banyak kelebihan madu ni. Tak kira madu kelulut ke, madu tualang ke. Kedai kami ada jual dua madu ni. Madu kelulut,
Madu kelulut emas tambul 100 gram RM25. Dan madu tualang ada 430 gram RM55. Boleh lawat saya punya page Zarina Abdul Aziz, Kedai Sunnah Bekam dan KSB Sunnah. InsyaAllah ada kebaikan. Kita amalkan sunnah. Madu ni adalah amalan sunnah. Okey. Siapa yang tengok live saya ni, tolong share, komen ke apa pasal yang COVID tu. Saya geram betul lah, naik balik. Ya Allah, ya Tuhan. Okey, sambil-sambil tu boleh tengok apa-apa yang saya, lain-lain produk yang saya buat ada jual di Kedai Sunnah Bekam, urutan tradisional dan pembetulan tulang belakang. Itu saja. Boleh telefon jugalah 0129007805. WhatsApp, telefon dan mesej. Okey, itu saja. Assalamualaikum.